Okey guys, sekarang ni aku masih lagi berada di kepala batas Pulau Pinang. Episod kali ni aku nak terjah sebuah pusat pengeluaran benih padi. Salah satu aktiviti utama di PPK Lahar Bubu. Sekarang saya dalam tour PPK untuk melihat perkembangan. Tapi apa pun PPK ni sebenarnya mereka memberi perkhidmatan. Keuntungan tu tolak tepi nombor 2. Oi, boleh main futsal oi, main futsal jom. So maknanya ini adalah benih-benih padi ya ni. Ya betul, yang untuk kita akan pasarkan kepada sawah-sawah. Sekarang kadang-kadang budak muda ni, dia nak tengok benda tu nampak teknologi yang memudahkan dia orang. Ya tu. Kan? Jadi kalau kita pakai drone tu nampak glamour sikit kan. Betul tu. Daripada nak pump. Ya. Aku Rosyamno dan ini adalah tour PPK. Dah berapa tahun dah ni Cik Jafni tempat ni? Tempat ni dah 20 tahun dah. 20 tahun. Pertubuhan Meladang Kawasan Lahar Bubu. Dulu program dia projek-projek apa yang buat sebelum buat benih padi ni, ada projek buat lain ke? Kita ada buat semayang benih padi, kita ada buat belian padi, pengedaran baja, jualan racun keperluan untuk sawah padi lah. PPK Lahar Bubu juga menyediakan kedai input pertanian yang terdiri daripada baja, racun, benih padi dan peralatan pertanian. Okey, macam sekarang dekat sini, galakan daripada PPK kepada penduduk setempat tentang pertanian ni, apa galakan ni sebenarnya? Kalau dari segi perkhidmatan Pertubuhan Meladang sendiri, kita bagi kemudahan kredit lah. Apa keperluan dia yang berkenaan dengan sawah padi ni, kita bagi. Sama ada dia orang mampu untuk tunai ataupun dengan kredit. Tahun dia punya income berapa? Kita punya nilai perniagaan 35 juta. Why are you running? Betul lah ni? Betul. 40% daripadanya adalah loji benih padi. Ahli dapat dividen berapa? 15%. Hah? Betul? Dah. 15%? Betul? Saya boleh masuk sini? Kena alamat tempat tinggal sini ya. Kena Kahwin. pasang sini. Kahwin satu lah sini kan. 15%? Betul? Ini sama dengan ber rakyat. Ber rakyat 15%. Kita bagi Amanah saham pun tak sampai 5. 10% dalam bentuk tunai. 5% kita bagi dalam bentuk simpanan. Simpan balik dekat dia orang tu. Hebat. Tahniah. Alhamdulillah. Hebat. Korang semua hebat. Boleh bagi 15%. Ni baru dapat bonus satu. Bonus? Nah, bonus berapa bulan? Sebulan. Apa sebulan? Bagilah 5 bulan. 5 bulan tak? 5 bulan. 3 bulan. Oi, 3 bulan bos. bulan. 3 bulan bonus dekat PPK Lahar Bubu dan bagi 15%. Datuk cakap aku tu malu kat orang lain pula. Apa nak malu pula? Ini pencapaian Lahar Bubu. Sekarang saya dalam tour PPK untuk melihat perkembangan. Dia bukan kata kita nak belagak, tetapi persaingan secara sihat kerana kita ada 211 PPK seluruh Malaysia. Betul. Jadi kalau 211 PPK seluruh Malaysia boleh bagi 15%, boleh bagi 20% mana tahu, ini maknanya akan lebih merancakkan orang-orang luar yang nak bergiat dalam bidang pertanian. Itu insya-Allah. Tapi apa pun PPK ni sebenarnya mereka memberi perkhidmatan. Keuntungan tu tolak tepi nombor 2. Tapi ada untung, tapi perkhidmatan itu nombor 1. Jom kita pergi loji. Terima kasih Datuk. Jom. Cik Jafni, ini kilang dia lah Kilang macam loji. Pusat pengeluaran benih padi ataupun kita panggil singkatannya loji pengeluaran benih. Ini kawasannya 2 ekar. 2 ekar. Kawasan yang dibangunkan 2 ekar. Dengan kapasiti 5,000 metrik tan setahun. 5,000 metrik tan. Tapi sini tak ada proses padi, semua tak ada lah. Proses padi lah. Proses padi? Proses padi untuk benih padi. Oh, I see. Benih padi. Saya confuse sikit kat situ tu. Oh, dia Padi untuk buat beras, padi dengan buat benih. yang sini untuk benih. untuk benih. Untuk benih. Okey. Aku dah sampai ke pusat pengeluaran benih padi Pertubuhan Peladang Kawasan Lahar Bubu. Dan ini Encik Ben. Ya, terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Ini orang kuat sini ke Cik ni? Dia jaga sini. Jaga sini. Seluruh kilang ni. Mai sini. Seluruh kilang ni Cik Jafni jaga. Cik bakar je. Cik Jafni jaga. Cik bakar. Ya, saya. Ben. Ben. Maknanya kena matahari tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, boleh saya melawat kat dalam? Sila. Okey, sekarang ni aku bersama dengan saudara Bakar. Dia akan explain pada kita
macam mana proses menghasilkan benih padi? Hari ini kita berada di pusat pengeluaran benih padi di bawah Putung Peladang kawasan Lahar Bubu. Di sini kita beroperasi sebagai pengeluar benih padi sah di bawah Kementerian Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan, dan kita antara salah satu daripada 12 pengeluar yang ada di negara Malaysia ini. Dan di sini kuota kita bagi tahun 2021 hingga 2023 ada sebanyak 5,000 metrik tan. 5,000 metrik ton. Ya, betul, banyak. 5,000 metrik tan bersamaan 250,000 beg untuk setahun. Dan kita boleh memberi manfaat kepada pesawat sawah iaitu seluas hampir 18,000 hektar. Benih padi ini juga dijual di negeri-negeri seluruh negara. Okey Ben, Ya. kau cerita sikit Ben, macam mana proses dia Ben? Okey, ini adalah proses yang pertama iaitu intake peak. Bermakna lori akan parking di sini dan akan loading padi di sini. Dia Padi kat adalah sini? intake peak. Oh. Okey, lepas tu? Okey, kita punya kapasiti kita untuk sehari adalah 100 metrik tan. Okey, selepas masuk ke intake ni, dia akan melalui proses mesin itu pre-cleaner. Selepas proses pre-cleaner adalah proses pengeringan yang dipanggil dryer. Dryer di sini mempunyai 7 buah dengan kapasiti sebanyak 100 metrik tan. Untuk pengeringan perlukan selama 24 jam untuk mendapat wap basah 11 hingga 14% benih padi. Selepas selesai pengeringan, kita akan ke silo storage. Oh, yang ni ya? Ya. Kapasiti satu kemasan 600 metrik tan. Okey, apabila selesai job mesin selama 2 minggu, kita akan ke mesin fine cleaner. Dia sama juga fungsi dia sebagai pengasingan untuk kita nak asingkan padi hampa dan juga padi bernas. Di sini Datuk boleh lihat di sini yang padi kita proses. Dah kering kan ni? Yang ni padi ni kita tak jadikan sebagai benih. Sebab dia punya kualiti dia memang tak boleh buat sebagai benih padi. Kalau ikut Datuk sini sebab dia hampa ringan, dia tak ada isi di sini. Dan juga dia ada beras. Habis ni buat apa ni? Yang ni kita akan jual buat tepung, kita akan ni buat bihun, dan bila selepas pengina kita akan ke mesin gravity separator. Sana tu. Yang di belakang tu. Fungsi dia sebagai pembuangan buang untuk padi hampa, padi ringan. Dia akan ambil padi berat sahaja, padi penas. Lepas tu bawa ke sini. Dia akan bawa pergi ke satu mesin di belakang tu, IC. Dan ada di belakang tu Datuk. Dia sebagai untuk mengasingkan beras hancur. Oh. Dia akan buang beras hancur. Mana dia ambil yang solid, yang Pure. cantik je lah, yang pure je, yang cantik menjadi anak benih tu lah. Ya, betul. Untuk Ahmad Datuk, kita dapat pertukaran daripada pihak Lembaga Putung Peladang pada tahun 2021 iaitu mesin color shorter. Oh. Di atas tu, mesin color shorter. Itu mesin untuk apa? Mesin tu kita nak pengasingan padi angin dan juga padi bernas. Padi angin ni dia isi dia warna merah. Sebab tu dalam standard prosedur daripada jabatan, padi angin memang dia orang tak nak. Lepas tu dia keluar kat mana? Dia akan pergi ke packing. Okey. Dia akan packing di sini. Packing sini ya? Ya, betul. Okey. Lepas packing bawa ke? Store. Okey. Okey guys, sekarang jom kita tengok store penyimpanan diorang. Kapasiti penyimpanan sebanyak 60,000 beg dalam satu masa. Okey, ini store dia lah ni Ya, betul. Betul. Untuk Pengurusan Datuk, kapasiti dalam satu masa penyimpanan ada sebanyak 60,000 beg. 60,000 beg. Ya, betul. Dalam ni ya? Boleh buka? Dalam ni boleh buka tu. Oh, berat Datuk. Oi, boleh main futsal oi, main futsal jom. Ni boleh main badminton pun ada ni. Ya, betul. So maknanya ini adalah benih-benih padi ya ni. Ya, betul. Yang untuk kita akan pasarkan kepada sawah-sawah. Maknanya dia nanti dia orang cara dia nampak je lah. Dia ada dua kaedah. Satu kaedah tabur terus dan juga kaedah yang kedua itu tanam. Menggunakan mesin tanam. Tapi kalau ini kalau buat nasi ni sedap ni lah. Sedap. Kan? Ya. Variety yang kita pakai dia untuk kita hasilkan di Pusat Pengeluaran Benih Padi Kilang Bubu adalah variety 297. Okey, sekarang ni aku berada di puncak gudang. Ni tak puncak lagi sebenarnya. Kalau puncak ni sampai tinggi ni, sampai habis kat luar ni. Kita tengok kat belakang sana, semuanya adalah benih-benih padi yang disimpan kat sini. Dia boleh masuk dalam lebih kurang dalam 60,000 metrik tan sekali simpan dekat sini. Dan bersama dengan aku, pengarah LPP Pulau Pinang, Encik Fitri. Okey, Encik Fitri ya. Ya. Sebagai pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Pulau Pinang. Ya. Okey, di bawah LPP Pulau Pinang ni ada berapa PPK? Di bawah LPP Pulau Pinang kita ada 9 buah PPK dan 1 PPN. PPN Peladang Negeri dan ada 9 peladang kawasan. Salah satunya adalah di bawah PPK Lahar Bubu lah. Okey,
hasil daripada PK Pulau Pinang ni apa hasil utamanya? Hasil utama yang melibatkan di Peluang Peladang Pulau Pinang adalah melibatkan pertanian lah, yang melibatkan padi, terutamanya benih padi dan pengedaran baja padi. Selain itu, kita juga ada melibatkan jualan bagi produk-produk usahawan di bawah Peladang Outlet lah. Okey, Cik Jeff ni antara satu Malaysia ni ada 12 kilang anak benih padi. Salah satunya daripada Lahar Bubu. Apa perasaan you handle pengurus besar di Lahar Bubu ni? Dalam pengeluar benih padi ini ada betul 12 buah pengeluar benih padi. PPK Lahar Bubu ni salah satu dia daripada 12 tu. Tapi penyumbang kami 5,000 metrik tan. Dia punya share marketnya baru 7%. Oh, maknanya kilang ni tak boleh keluar lebih daripada tu? Tak boleh, kapasiti dia. Takat 5,000 metrik tan. Cik Jeff ni, kalau musim dia betul-betul ni penuh lah ni? Penuh. Penuh. Memang bukan kita penuh di dalam store saya dah tu. Sampai keluar tu. Sampai keluar tu. Oh, Tempat sampai parking keluar sana. kereta, Sampai keluar. tempat garas kilang. Tempat kawasan kilang pun penuh. Harapan Cik Fitri, macam tadi Cik Fitri cakap bila generasi kedua tu kan, Ya. dia orang dah macam tak glamour lah nak buat padi ni Ya. kan. Okey, harapan you sebagai pengarah LPP negeri. Okey, harapan saya sebenarnya bagi Negeri Pulau Pinang, selain daripada LPP, beberapa jabatan agensi juga terlibat dalam membangunkan modal insan daripada generasi muda. Oh, ada. Ada. Dan di sini juga akan mewujudkan atau melahirkan minat kepada generasi muda untuk terlibat sama. Sebagai contohnya, di bawah LPP kita ada di bawah program Magic Grant, di mana teknologi itu kita perkenalkan melalui pembelian drone, peralatan kecil pertanian bagi membantu pengusaha-usaha sawah padi. Sekarang kadang-kadang budak-budak muda ni, dia nak tengok benda tu nampak teknologi yang memudahkan dia orang. Ya, tak. Kan? Jadi kalau kita pakai drone tu nampak glamour sikit kan. Betul, Dok. Daripada nak pump. Ya, menggunakan drone, sembur racun, sembur baja. Okey, secara keseluruhannya Cik Jafni, you memandang tentang padi ni. Macam tadi Cik Fitri cakap tanah makin menguncup. So you lihat di Lahar Bubu ni macam mana? Oh, untuk sawah padi di Pulau Pinang ni terhad itu. Memang Janganlah sedih. terhad Sedih untuk sawah padi. Sebab tu dia ada akta sendiri di sini, tak boleh diubah, dikeluarkan daripada Warta Talayang. Dia ada warta dia sendiri. Yang boleh meluluskan ni hanya mesyuarat exco negeri saja. Jadi untuk khusus untuk benih padi ini, Datuk, kita tak boleh semata-mata buat di Pulau Pinang. Sebab kapasiti kilang kita hanya boleh masuk 100 tan saja satu hari. Jadi kita perlu rotate ataupun gilirkan kawasan-kawasan. Kalau contoh dia di Pulau Pinang ni, kita kena khususkan beberapa hari untuk toyan. Penjadualan untuk toyan. Lepas tu kita kena Jadi ambil maknanya padi. kerjasama di antara pihak PPK Lahar Bubu dengan penanam pun kalau dia boleh sistemizekan, maknanya betul. dia akan ada rotate tu. Betul. Maknanya tak akan membazir lah. Ya. Betul. Dan kilang ni boleh beroperasi sepanjang masa untuk 12 bulan. 24 jam. 24 jam. 24 jam satu. 24 bulan, 12 bulan satu. Tak meletup ke mesin tu? Itulah. Rotation. Oh, dia ada dua. Ya. Okey, itu dia borak-borak di atas benih padi bersama Encik Fitri. Ini pengarah Lembaga Pertuan Peladang Negeri Pulau Pinang. Dan ini bos pengurus besar di PPK Lahar Bubu. Dan ini yang anda lihat semua ini akan menjadi pokok ya. Dalam ni berapa kilo? 20 kilo. 20 kilo. Ya. Ada 1.5 juta biji. Dalam satu beg atau 20 kilo biji benih padi ini, kadar percambahan kebiasaannya hanya 80% atau 16 kilo yang akan menghasilkan pokok padi. Satu biji hasil akan menjadi 20 hingga 25 anak pokok atau serumpun. Dan satu tangkai menghasilkan 100 hingga 200 biji benih padi. Macam tu banyak kita makan nasi kan. Lepas ni kita jangan makan nasi lah. Kita makan angin jom. PPK Lahar Bubu menghasilkan benih padi sekitar lebih kurang dalam 5,000 metrik tan setahun dan menghasilkan satu beg ini 1.5 juta biji. Maknanya satu beg ini menghasilkan 1.5 juta pokok padi. Cuba bayangkan bagaimana sumbangan daripada PPK Lahar Bubu ni kepada makanan ruji negara kita.
Dan semoga video yang aku shoot ini menjadikan satu inspirasi dan membuka mata semua orang apa peranan PPK dalam tour PPK bersama dengan Rosham, bersama dengan APP. Terima kasih Cik Fitri dan juga ini dia pengurus besar daripada Lahabubu. Terima kasih kepada semua tim-tim, Cik Ben dan semua ini. Saya harap kita jumpa lagi insya-Allah. Okey? Nanti saya makan beras, saya makan nasi, saya mesti teringat saya pernah pegang di antara ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.